Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang tajuk reka bentuk dalaman bagi mata pelajaran pendidikan seni visual untuk tingkatan 4. Standard pembelajaran 61.1 menerangkan prospek dan hala tuju reka bentuk dalaman. Kita mulakan dengan bahagian persepsi seni. Konsep reka bentuk dalaman adalah untuk mewujudkan ruang persekitaran yang mampu memberi kepuasan, keselesaan dan keselamatan kepada pemiliknya. Bidang ini ialah salah satu cara penyelesaian masalah daripada aspek penataan ruang dan dekorasi dalaman sesebuah bangunan atau binaan. Prospek dan hala tuju reka bentuk dalaman. Kerjaya sebagai reka bentuk dalaman merupakan antara kerjaya berpotensi besar dan mempunyai prospek yang menarik. Kepesatan industri pembinaan menyebabkan keperluan terhadap bidang kreatif ini semakin meningkat. Skop bidang ini melibatkan kerja-kerja merangka pelan lantai hingga meletakkan susun atur ruang dan objek sebuah bangunan termasuk hotel, pejabat, rumah kediaman, restoran serta teater. Seorang reka bentuk dalaman perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran, contohnya kemahiran melukis pelan. Pengetahuan pula terkait dengan prinsip elemen reka bentuk, pengetahuan dalam teknologi perisian komputer serta bahan kemasan. Penggunaan perisian komputer sangat penting pada masa kini kerana kaedah ini dapat membantu mempelbagaikan idea dan rekaan. Selain itu, kaedah ini juga mempercepatkan proses mereka bentuk pelan lantai atau menyusun atur ruang. Dalam slide ini ditunjukkan carta aliran proses perkembangan kerjaya seorang reka bentuk dalaman. Dimulakan dengan peringkat SPM atau yang setaraf, kemudian lanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi iaitu sama ada SPPM atau A-Level atau CJ Profesional, Diploma dan juga matrikulasi. Kemudian lanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi iaitu ke peringkat sarjana muda dalam bidang reka bentuk dalaman. Tempoh yang diperlukan ialah minimum 4 tahun. Selepas itu, anda boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana dalam bidang reka bentuk dalaman. Tempoh yang diperlukan ialah minimum 1 hingga 3 tahun. Dan akhir sekali, peringkat yang paling tinggi ialah ijazah Doktor Falsafah. Tempoh yang diperlukan ialah tempoh minimum 3 hingga 5 tahun. Seorang reka bentuk dalaman berpeluang menceluri berbagai bidang industri yang diperlukan oleh firma reka bentuk, firma bahan binaan, firma kontraktor seperti pemaju, pembekal bahan binaan, syarikat industri bangunan, muzium, galeri dan juga kompleks komersial dan juga akademik. Bagi yang berpengalaman pula, mereka boleh membuka firma sendiri dan menjadi seorang usahawan. Berikut adalah peluang kerjaya yang ditawarkan. Kerjaya yang pertama ialah sebagai seorang reka bentuk dalaman. Seorang reka bentuk dalaman bertanggungjawab untuk menentukan objektif reka bentuk, melalui rundingan dengan pelanggan, membuat kajian susun atur dan merancang kemasan untuk rumah kediaman, bangunan awam dan juga ruang pameran. Selain daripada itu, seorang reka bentuk dalaman juga bertanggungjawab untuk mewujudkan persekitaran yang selesa, ideal dan menarik hasil gabungan kreativiti, teknikal dan juga kemahiran. Peluang kerjaya kedua yang ditawarkan ialah sebagai seorang pelukis pelan. Sebagai seorang pelukis pelan, anda bertanggungjawab dalam menyediakan lukisan teknikal dan dengan spesifikasi, menyemak lukisan per-rendering, merekod serta menyelenggara lukisan tersebut. Selain daripada itu, seorang pelukis pelan juga bertanggungjawab untuk menyediakan kajian model, bakaran reka bentuk, lukisan kerja dan laporan berkaitan seni dan hiasan dalaman. Seorang pelukis pelan juga perlu mempunyai kemahiran komputer kerana kemahiran komputer ini penting untuk memudahkan proses mencipta
mengubah dan menghasilkan lukisan kerja yang diperlukan. Prospek kerjaya yang ketiga ialah sebagai seorang perunding warna dan bahan kemasan binaan. Seorang perunding warna dan bahan kemasan binaan bertanggungjawab dalam memberikan khidmat nasihat berkaitan kesesuaian warna dan bahan kemasan mengikut konsep dan tema yang dipilih oleh pelanggan. Selain daripada itu, seorang perunding warna dan bahan kemasan binaan bertanggungjawab untuk menyediakan reka letak dalam bentuk grid untuk menyusun bahan kemasan binaan. Selain daripada itu, ia juga bertanggungjawab untuk menyediakan sebut harga dengan pembekal dan juga pekerja. Prospek kerjaya yang keempat ialah sebagai seorang pereka ruang pameran. Seorang pereka ruang pameran bertanggungjawab untuk merancang reka bentuk ruang pameran awam dalam galeri, muzium, dewan pameran, kompleks beli belah atau ruang perniagaan berdasarkan idea, tema atau produk yang ingin dipromosikan. Selain daripada itu, beliau juga bertanggungjawab untuk menyediakan dataran, membina model dan prototipe yang sesuai. Seorang pereka bentuk ruang pameran bertanggungjawab menyediakan kos penyelenggaraan pameran. Prospek kerjaya yang terakhir ialah sebagai seorang pereka set. Seorang pereka set perlu merancang rekaan set pentas, televisyen dan juga produksi filem serta drama. Beliau juga bertanggungjawab dalam menyediakan lukisan teknikal secara fizikal dan 3 dimensi. Selain daripada itu, seorang pereka set perlu menyediakan model set atau mock-up yang lengkap. Beliau juga perlu memberikan taklimat kepada kontraktor berdasarkan lukisan yang disediakan. Selain daripada itu, seorang pereka set perlu menyediakan sebut harga kepada pihak pembekal dan memantau kerja kontraktor dan petugas teknikal. Inovasi dalam reka bentuk dalaman. Bidang kerjaya ini telah mendapat pengiktirafan dari Lembaga Arkitek Malaysia, iaitu sebuah badan yang bertanggungjawab dalam mengawal sedia profesyen reka bentuk dalaman. Menyedari kepentingan bidang reka bentuk dalaman kepada industri dan masyarakat, sebuah pertubuhan induk yang dikenali sebagai Pertubuhan Reka Bentuk Dalaman Malaysia atau PPDM atau Malaysian Institute of Interior Designers MIID telah ditubuhkan. Tujuan PPDM adalah untuk mewakili reka bentuk dalaman di Malaysia dalam usaha meningkatkan industri seni reka dalaman Malaysia. Di samping itu, pihak PPDM mengadakan pelbagai aktiviti bagi membantu membentuk masyarakat Malaysia lebih memahami dunia kreatif serta reka bentuk dalaman. Pelbagai pertandingan dan anugerah dianjurkan bagi mencukir bakat dan kreativiti mereka muda dalam bidang ini. Pencapaian mereka juga diiktiraf melalui anugerah yang diberi, sebagai contoh anugerah MIID Reka Awards 2018, The Design Excellence dan Reka International Design Award atau RIDA yang berjaya menarik minat mereka muda. Pertandingan ini merupakan platform aspirasi mereka muda untuk menyuntik dan mengetengahkan kreativiti reka bentuk dalaman yang bermanfaat kepada masyarakat. Selain pertandingan, pameran rekaan turut diadakan, misalnya pameran REKA atau Reka Interior Exhibition RIX, iaitu pameran reka bentuk dalaman terbesar di negara ini. Pameran ini merupakan platform bagi golongan profesional dalam industri reka bentuk dalaman mengkongsi idea tentang reka bentuk rekaan terkini. Mereka juga berpeluang mengetengahkan inovasi dan kreativiti rekaan serta mempromosikan jenama masing-masing. Itu sahaja penerangan saya tentang tajuk seni reka bentuk dalaman, di mana kita mempelajari tentang prospek kerjaya
dalam bidang reka bentuk dalaman. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Saya harap dengan penerangan yang saya berikan dapat memberikan sedikit input kepada diri awak tentang prospek kerjaya dalam bidang reka bentuk dalaman. Sehingga kita berjumpa lagi dalam slide yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.